Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan nakunu biha mahbubina laka wa mahbubina lahu fi afiyati ya Allah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan makmula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Khabar tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita bertemu lagi di dalam sesi laman ilmu Masjid Negeri Perak sempena PKPB. Jadi kita hari ini masih lagi bersiaran di dalam talian dan masih lagi menggunakan khidmat dan juga pelantar YouTube dan juga Facebook bagi menghubungkan masjid dengan para jemaah yang kini terpisah sementara waktu daripada hadir ke masjid. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya akan berbicara ataupun berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan mengenai sebuah kitab yang khusus membicarakan tentang doa orang-orang yang tertindas. Dan kitab ini merupakan sebuah kitab bahasa Inggeris yang diterjemahkan oleh Syekh Hamzah Yusof ke atas Ad-Du'a An-Nasiri karangan Imam Muhammad bin Nasir Al-Dar'i. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tujuan saya berkongsikan kitab ataupun Doa An-Nasiri ini kerana saya merasakan bahawa dalam tempoh sekarang ini sangat bersesuaian dengan keadaan kita di mana kita sedang diuji dengan wabak, diuji dengan satu tempoh yang mencabar, khususnya bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, yang kini terpaksa duduk di rumah, mungkin ada yang kekurangan makanan dan mungkin ada dalam kalangan kita yang merasakan semakin hampir kepada putus asa ataupun ingin menyerah kalah kan, di saat kita katakan kesusahan semakin berganda ini kan. Jadi kita hadirkan ataupun saya cuba kongsikan sebuah kitab yang membicarakan tentang yang membicarakan tentang doa orang-orang yang tertindas kan. Mengapa kita berbicara tentang para ulama pada zaman dahulu, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana kita sebenarnya berdiri di atas bahu mereka kan. Kalau Sir Isaac Newton kata we are standing on the shoulder of giants kan. Kita ini berdiri di atas bahu gergasi. Pernyataan ini selaras dengan tradisi dan juga budaya ilmu di dalam agama kita, di mana kita memuliakan para ulama yang pada zaman dahulu telah pun menghubungkan kita dengan ilmu-ilmu yang sukar dan memudahkan kepada kita untuk memahami khususnya ilmu-ilmu agama kan, bagi kita meneruskan kehidupan. Kita andaikan bahawa kita ini hanyalah seorang manusia yang kerdil kan, dan ulama ini seperti gergasi yang mengambil kita dan diletakkan di atas bahu untuk kita dapat melihat lebih jauh kan. Kalau kita ni orang kerdil, biasanya kita cuma akan dapat lihat apa yang berada di tanah kan. Dan seandainya di hadapan kita itu ada pohon yang besar ataupun ada apa yang dipanggilkan sebagai bukit ataupun gunung ganang yang menghalang pandangan kita daripada mencapai sarjana mata memandang, maka gergasi ini akan membantu untuk kita melihat semua itu. Kadang-kadang kita pun tak tahu di sebelah pohon ataupun di balik gunung sana itu sebenarnya ada lautan yang luas ataupun mungkin ada peradaban yang ataupun khazanah ilmu yang kita pun tidak akan mampu mencapainya tanpa bantuan gergasi tersebut. Tapi ini tidaklah menidakkan pula ataupun kita katakan yang memberikan ilmu ini adalah para ulama. Tidak. Cuma kita katakan bahawa mereka ini adalah jalan ataupun tangga untuk kita mencapai ilmu yang benar dan orang kata mendapatkan ilmu yang dekat dengan kebenaran. Saya teringat satu persoalan yang diutarakan tak silap saya Jim Khalili di dalam
bukunya The House of Wisdom, bila mana dia membicarakan tentang Darul Hikmah. Darul Hikmah ni House of Wisdom lah, ataupun kita panggilkan sebagai rumah kebijaksanaan, ya. Darul Hikmah kerana pada waktu zaman pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid, kota Baghdad subur sebagai sebuah kota keilmuan, ya. Dan Jim Khalili, maaf saya tak pasti, tapi ada persoalan yang diutarakan, menyoal adakah zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid ini yang digelarkan sebagai zaman kegemilangan Islam, ataupun kita katakan sebagai the golden age of Islam. Kalau menurut kajian para orientalis ini, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada yang maklum, mungkin ada yang tidak maklum, bahawa mereka ini adalah sarjana-sarjana sama ada Islam ataupun bukan Islam yang mengkaji tentang dunia ketimuran. Maknanya mereka ini mengkaji bukan semata-mata tentang Islam, tetapi apa sahaja yang berkaitan dengan lawan kepada Barat. Dan dia tidak terhad semata-mata kepada geografi, kita katakan tidak terhad semata-mata kepada sempadan geografi. Kalau kita faham Barat tu terhad kepada Amerika, Eropah, kan, ataupun negara-negara orang putih. Tapi Barat juga boleh jadi sebagai satu bentuk pemikiran, kan. Kita pun boleh ada juga seorang yang berfikiran Barat ataupun yang bercirikan orientalis, tapi duduk dekat tanah Melayu ataupun duduk di Malaysia, kan. Kebiasaannya para orientalis akan mengatakan bahawa zaman kegemilangan Islam ataupun zaman emas Islam ini wujud suatu zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, ataupun suatu zaman di mana banyaknya pembangunan, banyaknya kita katakan erect ataupun tertancapnya mercu-mercu tanda yang besar, kan? Kerana ukuran kemajuan pada mereka adalah berdasarkan begitu, kan? Maksudnya kalau ada bangunan yang cantik-cantik, kan? Kalau ada penghasilan kenderaan yang berindustri, kan? Revolusi industri merupakan salah satu, mereka katakan, benchmark untuk kemajuan, kan? Dan kan andainya di dalam satu zaman itu wujudnya sistem politik yang teratur dan sebagainya, bagi mereka itu adalah zaman kegemilangan ataupun zaman keemasan Islam. Tetapi bagi kita sebagai seorang Muslim, kita berpegang bahawa zaman kegemilangan Islam ini terhad dan khusus istimewa untuk zaman Nabi Muhammad SAW. Kerana kalau zaman kegemilangan Islam ini selain daripada zaman Nabi Muhammad wujud, maka seolah-olah Nabi Muhammad itu hanyalah seorang individu yang sekadar membawa Islam ini sebagai satu pesanan. Maka Nabi Muhammad itu tidak memainkan peranan yang penting. Walhal kita maklum dalam sirah Nabi Muhammad SAW, sebarang tindak tanduk baginda sama ada besar ataupun kecil sebenarnya memberikan pengaruh dan juga iktibar yang besar di dalam kehidupan kita. Dan kita pun sedia maklum bahawa seperti mana yang seringkali diungkapkan bahawa para ulama adalah warasatul anbiya, adalah mereka ini adalah pewaris kepada para nabi. Jadi kita mengambil langkah itu untuk tidak mensia-siakan para ulama ini, dan kita memilih untuk merendahkan diri dan berdiri. Dan kalau boleh kita nak minta dia orang tolonglah angkat kita, duduk di atas bahu mereka ini, supaya kita pun dapat melihat sejauh mata memandang, melangkau gunung ganang yang mungkin menghalang pandangan kita daripada memahami ilmu-ilmu yang benar dan lebih penting. Baik, terlebih dahulu saya kisahkan tentang siapa itu Imam Muhammad bin Nasir Ad-Dar'i. Nama penuhnya Imam Muhammad bin Ahmad bin Nasir Ad-Dar'i, yang telah pun wafat pada tahun 1674 Masihi, yang merupakan seorang ulama yang lahir di selatan Maghribi ataupun Morocco. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah tengok sebuah dokumentari filem yang bertajuk Fez, City of Saints, Fez, bandar para aulia, yang Fez ini sebuah kota yang terletak di Maghribi,
Kalau kita lihat di kawasan Maghribi ini sangat menenangkan hati dan sangat mengimbau kenangan bagaimana kehidupan orang Islam seperti mana yang digambarkan dalam sejarah pada zaman dahulu. Dan di Fes juga kita dapat lihat beberapa universiti yang penting seperti Kairawan ada di situ, ditubuhkan di situ dan masih lagi berlangsung sehingga sekarang. Kairawan antara universiti yang masyhur dalam sejarah Islam dan melahirkan banyak sarjana-sarjana Islam yang terkenal dan masyhur. Dan di Fes juga ataupun di Maghribi juga kita akan dapat lihat beberapa pengaruh yang dibawa keluar, kan, khususnya ke dalam dunia orang Eropah ataupun orang-orang, khususnya kepada orang-orang Perancis, kan. Kerana mereka ini banyak yang tertarik kepada Islam bukan daripada segi akidah ataupun daripada segi agama, tetapi mereka ini tertarik daripada segi luaran, sebagai contohnya cara hidup, sebagai contohnya yang lain daripada segi kesenian, perabot, pakaian. Dan bila kita katakan cara hidup itu bukanlah bermaksud mereka memilih cara hidup beragama, tidak, tetapi sebaliknya mereka memilih untuk mengikut, kan, budaya masyarakat setempat Maghribi dan dibawa pulang ke negara masing-masing. Salah satu tokoh yang terkenal yang terpengaruh ataupun kita katakan jatuh cinta, kan, dengan kebudayaan yang dipamerkan oleh orang Islam di Maghribi adalah Yves Saint Laurent, kan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, khususnya kepada puan-puan yang minat pakai beg YSL, kan, Yves Saint Laurent, kan, ataupun mungkin dalam bahasa Perancis tu disebut mungkin Yves Saint Laurent, kan. Saya pun tak tahulah sebut macam mana dalam bahasa Perancis, kan. YSL ni adalah antara tokoh fashion yang sangat minat dengan kesenian Islam, dan kalau pergi ke rumah beliau, tak silap saya nama dia La Mayoral macam itulah, akan dapat lihat rumahnya itu seperti rumah seorang Muslim, kan. Dan kalau kita masuk ke dalam taman di rumahnya itu, tak akan nampak ciri-ciri kebaratan ataupun apa. Kita akan seolah-olah kita ini berada di dalam negara orang Islam, kan? Sebab dia sangat jatuh cinta kepada kesenian Islam. Dan satu lagi tokoh P.T. Barnum, kan? Kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah tonton filem The Greatest Showman, kan? Dalam tu mengisahkan seorang usahawan sarkas, kan, yang berminat dengan benda-benda pelik. Maaf. Beliau merupakan antara salah seorang kita katakan pemilik koleksi kesenian Islam yang besar, kan? Maknanya dia ada gudang yang khas untuk menyimpan barangan-barangan artifak ataupun barangan-barangan kesenian Islam yang dikumpulnya secara banyak. Jadi P.T. Barnum ni antara rumah lelongan yang terkenal, kan. Kalau kita ada katalog senarai artifak Islam itu, P.T. Barnum ini antara yang kita katakan mempunyai koleksi kesenian Islam yang besar. Tapi malangnya mereka ini tidak menganut agama Islam, kan. Kita nak ceritakan begitulah hebatnya pengaruh Islam di Maghribi ini, sampaikan beberapa orang yang kita katakan datang kononnya untuk memijak ataupun menjajah orang-orang Maghribi ini, akhirnya terpengaruh pula dengan budaya hidup orang Islam di Maghribi. Baik. Seterusnya Imam Muhammad bin Ahmad bin Nasir Ad-Dar'i ini merupakan seorang ulama yang membesar dalam keadaan yang susah payah, dan beliau ini membesar di kawasan yang dipanggilkan sebagai Tamegrud, sebuah kampung yang terletak di lembah Sungai Dra, berdekatan dengan Sijil Masa, iaitu sebuah kota Maghribi yang terkenal dengan budaya ilmu, budaya spiritualitinya, yakni tasawufnya, dan juga hidup banyak ulama-ulama yang penting di situ. Dan Imam Ad-Dar'i ini
merupakan antara ulama yang menyaksikan kejatuhan Maghribi ke tangan para penjajah, khususnya apabila para penjajah yang datang dengan kekuatan laut, maknanya bila ada penjajahan daripada segi bila para penjajah datang dengan menggunakan kapal-kapal laut ni, jadi orang-orang Maghribi ni ramai yang tidak dapat menentang ataupun mempertahankan Maghribi daripada dijajah oleh penjajah luar. Dan diceritakan juga bahawa Imam Ad-Dar'i ni ataupun Imam Muhammad bin Nasir Ad-Dar'i ni merupakan seorang ulama yang sangat cintakan buku. Yalah, kalau ulama tak cintakan buku ni satu perkara yang pelik. Dikisahkan bahawa beliau ni meskipun hidup susah tetapi akan sedaya upaya menyimpan segala hartanya yang ada. Kalau ada duit yang sedikit tu akan disimpannya sampailah dia boleh membeli kitab-kitab yang penting, kan? Ataupun kalau dia itu tidak mempunyai duit untuk membeli kitab tersebut, beliau akan salin. Ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, sewaktu zaman tidak wujudnya mesin fotostat di dalam tradisi pengajian Islam, kita akan salin kitab, kan? Berbanding sekarang ni, sekarang ni kita kalau boleh nak semua orang suap, lebih-lebih lagi zaman kuliah online ni. Minta maaf cakap, tapi kadang-kadang kita terlalu ingin disediakan segala-galanya, ya. Berbeza dengan apa yang dialami oleh para ulama zaman dahulu. Sebab itu bila Imam Asy-Syafi'i di dalam diwannya menyebut 6 perkara tentang syarat-syarat menuntut ilmu, yang pertama sekali beliau kata, yang mana Imam Asy-Syafi'i katakan dalam bentuk syair, akhi lan tanalul ilma, wahai saudaraku, akhi lan tanalul ilma, dikatakan engkau takkan sekali-kali memperolehi ilmu, digunakan perkataan lan, tidak akan sama sekali memperolehi ilmu melainkan dengan 6 perkara. Akhi lan tanalul ilma illa bisittatin. Yang pertama sekali adalah zakain, yakni kecerdasan akal. Kecerdasan akal ni saya rasa kita maklum berbeza-beza. Setiap seorang mempunyai kecerdasan yang tersendiri. Ada orang yang cepat tangkap, ada orang yang tidak. Tetapi Imam Syafi'i kata zakain ini adalah kecerdasan akal yang mana kita ini dalam usaha untuk mendapatkan kecerdasan akal ini tidak mesti menjaga amalan kita, khususnya mengelakkan diri daripada melakukan maksiat, memperbanyakkan amal ibadah kepada Tuhan. Kalau nak, sebagai contohnya para ulama zaman dahulu dikatakan amalan mereka sebelum mereka memulakan ulang kaji sesuatu pelajaran, mereka akan solat sunat terlebih dahulu. Hatta kalau nak mengarang kitab, nak mengeluarkan fatwa ataupun nak istinbat hukum sebagai contohnya, ataupun nak menulis sesuatu yang datangnya daripada ilham mereka akan solat sunat 2 rakaat ataupun beberapa rakaat terlebih dahulu, kerana khawatir kalau apa yang mereka tulis itu datangnya daripada hawa nafsu sendiri. Jadi untuk mendapatkan zakain ataupun akal yang cerdas ini, perlu elakkan dosa, elakkan maksiat, perbanyakkan amalan yang baik, dan kemudian menjaga pemakanan dan juga kesihatan tubuh badan. Sebab itu kalau kita ini mengaku sebagai seorang pencinta ilmu, tapi kita ini dalam masa yang sama tidak pula menjaga kesihatan diri, makan pula makanan yang merosakkan akal, sebagai contohnya ambil pula dadah, minum arak, kan? Kemudian makan pula makanan yang dilarang oleh Islam. Dan kalau kita katakan kita ini pencinta ilmu ataupun penuntut ilmu, maka kita dah menyalahi apa yang Imam Syafi'i dah nasihatkan di dalam nasihat yang pertama tadi. Syarat yang pertama tadi, zakat ini, akal yang cerdas. Kemudian kedua, Imam Syafi'i kata untuk mendapatkan ilmu ini kita perlu ada hirsin, zakain wa hirsin. Jadi hirsin ini apa yang dikatakan sebagai kesiapsiagaan. Kalau hari itu saya berbincang dengan Ustaz Tariq, Ustaz Tariq katakan hirsin ini merujuk kepada satu sikap yang kalau boleh tak rasa tak cukup, kan? Ada sikap tamak, kan? Maknanya tamak dalam ataupun rasa yang tidak puas untuk mendapatkan ilmu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat dalam sejarah para ulama kita yang dahulu, ambil contoh, sebagai contohnya kita ambil contoh
seorang ulama Islam yang terkenal, Ibn Battuta. Ibn Battuta ini antara ulama Islam yang terkenal kerana pengembaraannya. Orang cuma bercakap tentang pengembaraannya, tetapi tidak bercakap mengapa dia mengembara. Paling tidak pun orang cakap dia mengembara sebab nak pergi Mekah. Tetapi sepanjang perjalanan Ibn Battuta ini menuju ke Mekah untuk menunaikan haji, apa yang beliau buat adalah beliau menuntut ilmu dan mencari guru-guru di sepanjang perjalanan tersebut, dan boleh dikatakan setiap satu tempat yang disinggahinya itu akan dipastikan tidak lekang daripada menziarahi ulama-ulama tempatan. Dan kebiasaannya pada zaman dahulu, kalau kita katakan menziarahi ulama-ulama tempatan ini, bukannya sejam dua, kadang-kadang boleh makan masa berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. Sebab tu Ibn Battuta ini, beliau keluar mengembara, beliau meninggalkan anak dan isteri. Bila pulang tu, ada anak-anaknya yang dah meninggal. Dalam pengembaraannya tu makan masa puluhan tahun, tak silap saya 40 tahun. Tetapi dalam masa 40 tahun tu, Ibn Battuta sempat patah balik semula ke kawasan asal dia di Tangiers, di negeri kelahirannya di Tangiers, dan kemudian keluar balik untuk mengembara, untuk menunaikan haji dan bertugas sebagai qadi di beberapa buah negara di luar, hatta sampai ke daerah Asia Tenggara dan Nusantara. Kemudian di hujung usianya barulah dia balik ke negeri asal. Jadi sikap ulama pada zaman dahulu, kalau nak mencari ilmu daripada seseorang ulama itu, tak kiralah di mana mereka itu berada, mereka akan berusaha bersungguh-sungguh. Sebagai contohnya, kita ambil juga bagaimana para muhadithin. Selagi mana kita tahu ada seorang itu pemegang kepada sanad sesuatu hadis dan dia itu masih hidup, tak tenang rasanya kalau tak pergi nak dapatkan hadis daripada tokoh-tokoh yang tertentu ni. Nak dapatkan ataupun nak kutip hadis ni supaya sanad itu bersambung. Jadi mereka ini tidak akan duduk diam, dan kalau boleh sanggup menggadaikan harta simpanan dan sebagainya untuk travel jauh. Katalah kalau kita ni duduk di Perak, kemudian ulama tersebut duduk di Sabah, sanggup mengeluarkan semua duit belanja untuk cross laut, menyeberangi laut dan pergi ke Sabah untuk mendapatkan ilmu daripada ulama di situ. Dan kemudian kata Imam Syafi'i lagi, syarat yang ketiga, wajtihadin. Wajtihadin ini kesungguhan, yang sama juga dengan ihrisin tadi, cuma biasanya ijtihadin ini merujuk kepada kesungguhan yang kita katakan kesungguhan tanpa henti. Kalau tadi tu hirisin tu merujuk kepada rasa yang tidak puas, kan? Ijtihadin ini pula merujuk kepada satu semangat, keazaman, kesungguhan dalam menuntut ilmu. Mustahil untuk seseorang yang mengatakan dirinya itu penuntut ilmu bersikap malas. Jaranglah kita dengar, paling kurang pun kita mungkin dengar dia kata dia ni tak study tapi dapat keputusan cemerlang. Tapi itu bukanlah kaya ukur bahawa seseorang itu mencintai ilmu, kan? Kita tengok pula syarat-syarat seterusnya di dalam kata-kata Imam Syafi'i ini. Syarat yang keempat, kena ada bulghah, yakni biaya yang mencukupi ataupun wang belanja yang mencukupi. Sebagai contohnya, kalau kita ni dah tahu kita nak menuntut ilmu di sesuatu tempat, maka kita akan sediakan duit yang secukupnya untuk kita lengkapkan biaya ataupun kos sepanjang kita menuntut ilmu tu. Maknanya kita dah siap-siap tahu dah, kalau kita nak pergi jumpa ulama di Sabah ni, kos ni berapa, dan kita seboleh nak mengelakkan daripada mengemis ataupun meminta-minta di sepanjang perjalanan, kan? Dan tapi ialah, kalau zaman dahulu kita ada zakat untuk Ibn Sabil, untuk mereka yang menuntut ilmu, dan jadi benda tu tidak ada masalah. Dan bulughah ini kebiasaannya akan dicukupkan juga oleh orang-orang tempatan. Seperti mana juga Ibn Battuta, sebab tu beliau hendak pergi mengembara pada awal-awal perjalanannya, seisi kampung sanggup memberikan apa yang mereka ada untuk menampung pembiayaan Ibn Battuta. Sebab pada zaman tu masyarakat sangat menghargai ilmu.
kan? Dan tidak semua orang mempunyai privilege ataupun kita katakan peluang untuk menuntut ilmu. Jadi bila ada seseorang yang kita katakan genius dalam kampung tersebut, sanggup satu kampung ni berlabur kepada genius ini, kerana mereka tahu kan, seandainya si genius ini menjadi ulama ataupun menjadi seorang yang berguna kepada agama, dia akan membawa rahmat kepada masyarakat dia. Bukanlah pula dia melabur tu dengan harapan kalau dia ni nanti naik pangkat senang aku nak dapat kabel. Bukan kau itu kan. Sebab pada zaman dahulu kesemuanya ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai keredaan Allah kan. Sebab kita nak katakan iman orang zaman dahulu dengan zaman sekarang ni jauh berbeza. Kayu ukurnya semakin dekat mereka itu dengan zaman Nabi Muhammad SAW, maknanya semakin kuat ataupun semakin bermutu kualiti keimanannya mereka itu berbanding kita yang semakin jauh daripada Nabi Muhammad SAW. Bulughah ini juga boleh kata merujuk kepada bagaimana seseorang itu mempersediakan diri dia untuk memahami ilmu yang berat-berat. Sebagai contohnya, kalau kita tahu kemampuan diri kita ini untuk menuntut ilmu yang tertentu itu tidak ada, maka seelok-eloknya kita elakkan kan. Itu beberapa pandangan lah. Sebagai contohnya, kita tahu ulama sekian-sekian ini mengajar tentang falsafah, mengajar tentang astronomi, mengajar tentang matematik, tetapi kita tidak ada kemampuan untuk memahami benda-benda tersebut. Maka adabnya ataupun nasihat yang selalu diberikan oleh para ulama, khususnya seperti mana yang dinasihatkan oleh Imam Az-Zarnuji di dalam Ta'lim al-Muta'allim, kita persiapkan diri dahulu dan cuba cari mana ilmu yang kita tahu kita mampu untuk pelajari ataupun yang mampu untuk kita tuntut. Sebab kalau kita tidak ada kemampuan di dalam sesuatu ilmu dan kemudian kita bazirkan masa kita menuntut ilmu tersebut, khawatir kalau kita ini mati di pertengahan jalan, kita telah mensia-siakan peluang kita untuk mempelajari ilmu lain yang lebih penting. Hal ini yang diutarakan juga oleh Imam Al-Haddad di dalam Fusul Al-Hikmah, apabila beliau bertanya satu soalan kepada pembaca ini. Seandainya kita diberikan pengetahuan ataupun ilmu bahawa kita ini akan mati dalam sekian-sekian hari, andaikan kita diberikan pengetahuan bahawa kita akan mati dalam masa seminggu, maka apakah yang kita akan lakukan dalam masa seminggu tersebut? Ilmu apakah yang akan dicari oleh kita untuk memastikan bahawa kita ini akan selamat di dunia akhirat nanti? Sebabnya ialah sebagai seorang Muslim, bila mana kita dah tahu kita cuma ada seminggu sahaja untuk hidup, sudah tentu kita tidak akan bazirkan 7 hari tersebut dengan bersukaria. Melainkan kita ni orang fasik, lain cerita lah kan. Dah tahu seminggu tu nak mati, 6 hari tu dihabiskan dengan membuat maksiat, dengan anggapan bahawa kita boleh bertaubat pada hari yang ke-7. Ini adalah satu cara pemikiran yang salah. Sebab itu penting untuk kita tahu potensi diri kita ataupun kita menilai kemampuan diri kita dan cari ilmu apa yang penting untuk kita pelajari dalam masa yang singkat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada menyertai kuliah SPM, saya rasa itu adalah antara salah satu jalan yang betul, sebab kita memilih untuk belajar tentang ilmu fardu ain terlebih dahulu. Dan inilah ilmu-ilmu yang akan menyelamatkan kita di dunia akhirat nanti. Dan syarat yang kelima disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, iaitu irsyad al-ustaz kan? Yakni dengan bimbingan guru. Bila kita sebut irsyad al-ustaz ni ramai juga yang mempertikaikan pada hari ini bahawa sudah tidak ada keperluan untuk guru mengajar. Sebab sekarang ni semua benda dah online kan. Kalau kita nak cari sesuatu maklumat, kita sudah boleh dapatkan daripada Google. Jadi apakah peranan guru? Ini adalah satu zaman yang berbahaya, zaman yang penuh kerumitan.
Sebab tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nafikan peranan guru sebagai contohnya dalam membimbing kita, dalam memperbetulkan salah faham kita dalam memahami sesuatu ilmu, maka khawatir kita akan tergolong dalam golongan yang keliru dan menyesatkan, khususnya dalam bidang keilmuan. Sebab itu pada zaman dahulu dan zaman sekarang juga masih lagi ada tradisi ilmu yang begitu, khususnya dalam pengajian talaki ataupun pondok. Selagi mana seorang guru itu merasakan anak muridnya ini belum benar-benar memahami ilmu yang diajarkannya, maka dia tidak akan lepaskan anak murid tersebut. Berbeza dengan kita punya style pengajian kan. Biasanya kalau kita tahun 1 ke 6, tahun 6 tu dah ada UPSR. Form 1 sampai Form 3 dah ada PMR. Form 4 sampai Form 5 dah ada SPM. Kalau gagal-gagal lah. Sama juga dengan ijazah. Dalam masa tempoh 4 tahun dah habiskan ijazah. Kalau pun pengetahuannya itu tidak berkualiti, kalau pun kefahamannya itu tidak mantap dan tentang ilmu yang tentang bidang yang dipelajarinya itu tidak mantap, still dia akan dapat bergraduasi juga. Walhal dalam tradisi ilmu Islam, kebiasaannya guru ataupun irsyad al-ustaz ini memainkan peranan penting dalam melahirkan insan yang benar-benar berkualiti daripada segi ilmu. Dan terakhir sekali kata Imam Asy-Syafi'i, waktu li zaman, yakni sepanjang zaman. Kalau nak tuntut ilmu ni, nak dapat ilmu ni, dia adalah usaha yang berterusan. Bukan dah habis universiti, dah habis sekolah, tamat pengajian, tidak. Maknanya tak kisahlah usia kita ini melanjut ke, dah 100 tahun ke, selagi mana ada kemampuan untuk menuntut ilmu, selagi mana ada nyala rasa, api yang membara untuk menuntut ilmu, maka silakan. Dan ini tidaklah bermakna kalau kita ini sudah melonjak usia 100 tahun, kita masih lagi belajar ilmu fardu ain yang setaraf untuk kanak-kanak tadika ataupun kanak-kanak sekolah. Sudah tentu pada waktu itu, pada usia itu, seharusnya kefahaman kita tentang ilmu fardu ain ini semakin kukuh dan meningkat. Begitulah bagaimana seharusnya kita menyikapi ilmu di dalam tradisi keilmuan Islam. Sambung semula tentang kisah Imam Ad-Dar'i. Kalau tadi kita bercerita tentang bagaimana Imam Ad-Dar'i ini sampaikan salin kitab kalau tak ada duit kan. Itu adalah bulqah ataupun kesediaan dan juga al-hirs yang wujud kepada Imam Ad-Dar'i ini kan? Sampai sanggup kita katakan mengorbankan keselesaan dirinya untuk beli buku kan? Dan diceritakan apabila ada rakan-rakan ataupun anak muridnya apabila ada gurunya yang menghadiahkan kepada dia sehamparan tikar kan, untuk dijadikan sebagai tempat tidur. Apa yang Imam Ad-Dar'i ni buat adalah diletakkan buku-buku dia di atas tikar tersebut, kerana dia merasakan bahawa buku-buku ini lebih layak untuk selesa berbanding dia. Begitulah bagaimananya cintanya Imam Ad-Dar'i ini kepada ilmu. Dan dikatakan juga walaupun Imam Ad-Dar'i ini miskin, tetapi rumahnya itu ataupun kawasan tempat tinggalnya itu penuh dengan buku-buku kan? Seperti mana Al-Jahiz kan? Kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah baca, Al-Jahiz ini salah seorang ulama Islam yang mati dikatakan kerana ditimpa oleh buku yang koleksi bukunya sendiri. Maksudnya buku itu terlalu banyak menimpa dia sampai kan dia meninggal kan? Kalau macam koleksi buku kita ni, mungkinlah kalau jatuh pada kita ni tak ada rasa apa pun kan? Kalau jatuh pun mungkin luka sedikit. Tapi Al-Jahiz ini disebabkan himpunan bukunya terlalu banyak menimpa beliau lalu meninggal. Itu begitulah kecintaan ulama pada zaman dahulu tentang buku. Jadi bagaimana Imam Ad-Dar'i boleh terdetik ataupun kita katakan diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menulis doa An-Nasiri, doa orang-orang yang tertindas ini. Imam Ad-Dar'i, seperti mana yang saya katakan tadi, berada di dalam zaman pemerintahan Sultan Ahmad Mansur Al-Zahabi. Sultan Ahmad Mansur Al-Zahabi
Az-Zahabi ini merujuk kepada Az-Zahabi ini bermaksud yang keemasan, mana nak menunjukkan seolah-olah Sultan Ahmad Mansur Az-Zahabi ini seorang pemimpin yang cemerlang, kan? Kita katakan gilang gemilang, kan? Atau itu mungkin lebih sesuai tafsirannya, kan? Sultan Ahmad Mansur Az-Zahabi, yang gilang gemilang kerana pemerintahannya yang dikatakan tidak ada cacat cela, kan? Melainkan beberapa perkara lah, seperti mana Sultan Ahmad Mansur Az-Zahabi ini pernah menghantar askar-askar Maghribi untuk menyerang Mali, Timbuktu, kan? Timbuktu di Mali, dan menyebabkan beberapa penindasan berlaku ke atas rakyat Mali di situ, dan ini merupakan antara orang kata tumpukan hitam kepada kecemerlangan Sultan Ahmad Mansur Az-Zahabi. Kalau tak ada berlakunya penindasan ke atas rakyat Mali oleh askar Maghribi di bawah perintahan baginda, maka Sultan Ahmad Mansur Az-Zahabi ini boleh dikatakan antara sultan ataupun pemimpin Maghribi yang cemerlang. Malangnya ada pula kisah-kisah yang buruk berlaku. Dan Sultan Ahmad Mansur Az-Zahabi ini antara yang cuba untuk berpakat dengan Queen Elizabeth sekitar abad ke-17 untuk menjatuhkan kerajaan Sepanyol di Amerika. Maknanya waktu tu nak menunjukkan betapa kuatnya Sultan Ahmad Mansur ni, sampaikan dia boleh meyakinkan Queen Elizabeth daripada British bahawa mereka kalau bergabung boleh menjatuhkan pemimpin Sepanyol, kerajaan Sepanyol pada waktu itu, dan memimpin Amerika. Maknanya betapa kuatnya kepimpinan Sultan Ahmad Mansur Az-Zahabi pada waktu itu. Tetapi malangnya disebabkan umurnya tidak panjang, dah takdir Tuhan, dan juga beberapa perang saudara, maka perkara tersebut tidak berlaku, dan Maghribi pun mula jatuh, kita katakan decline ataupun merosot daripada segi kepimpinannya, dan ini dapat dilihat oleh Imam Ad-Dar'i ataupun Imam Ahmad bin Nasir Ad-Dar'i. Dan kerana itu, apabila Imam Ad-Dar'i melihat keadaan kemerosotan yang berlaku di Maghribi ini, maka beliau pun mengarang doa An-Nasir ini. Dan doa An-Nasir ini dikarang dengan tujuan untuk menimbulkan dikarang untuk mengembalikan semangat orang Islam pada waktu itu yang mungkin boleh dikatakan lemah dan tidak berdaya, kan? Powerlessness, kan? Wujud satu keadaan, satu situasi di mana umat Islam tidak dapat melakukan apa-apa, kan? Baik daripada segi kekuasaan, baik daripada segi ketenteraan, kan? Dan bila hal ini berlaku, tidaklah bermakna seseorang Muslim itu perlu mengalah sepenuhnya. Kadang-kadang dia juga apabila dia menyedari bahawa ini sebenarnya adalah satu ujian, satu fasa di mana Allah Subhanahu Wa Taala menguji dia sebagai hamba, lalu dia mengambil situasi tersebut untuk dijadikan sebagai satu ruang untuk dia memperbaiki diri, maka insya-Allah jika dia bersabar di dalam tempoh tersebut, maka dia akan keluar sebagai seorang Muslim yang lebih baik daripada sebelumnya. Berkenaan dengan doa yang dikarang oleh Imam Ad-Dar'i ini, insya-Allah nanti saya akan sertakan kepada tuan-tuan dan puan-puan link ataupun kita tunjukkan di mana nak dengar, kan, bacaan doa Imam An-Nasir ini, kan. Dan kalau boleh saya tunjukkan, dia dikarang di dalam bentuk kita panggil sebagai rojas, kan. Khususnya kalau dalam syair-syair lama ni, dia akan dikarang dalam bentuk yang begini, kan. Yang kan biasa kalau kita tengok selawat ataupun burdah yang dikarang mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga doa beberapa orang ulama, khususnya antara lain kalau kita dapat tengok doa Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, kan, yang kita baca Rabbana A'tarafna, kan. Jadi bentuk rojas adalah bentuk yang begini,
kan? Dan dia sebenarnya mengambil bentuk syair zaman Arab sebelum kedatangan Islam, ya, zaman zaman Arab sebelum kedatangan Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, kan? Dan pada waktu itu kita ada beberapa kumpulan syair yang dipanggilkan sebagai muallaqat as-sab', kan? Syair-syair, 7 syair-syair zaman pra-Islam di tanah Arab. Dan kebiasaannya dia akan ditulis dalam bentuk rajas ni. Dan bentuk rajas ini pada awalnya dahulu ditulis sedemikian kerana bila baca tu khusus untuk bagi unta ni laju, ya, sebab orang Arab pada zaman dahulu apabila mereka ini berada di padang pasir naik di atas unta, dia akan cuba baca syair bentuk rajas ini dalam keadaan yang permulaannya itu mendatar kemudian menaik. Dikatakan begitulah, saya tak pernah dengar pula macam mana bacanya kan. Tapi tujuannya itu sewaktu naik itu nak bagi unta tu pun ikut laju juga. Itulah kata demo kan. Syair rajas ni tujuannya untuk bagi unta laju. Sebab tu dalam masa yang sama juga, kalau mana-mana syair rajas ni ataupun kita katakan bentuk yang dikarang dalam bentuk syair rajas ini, kita panggil sebagai keldai penyair. Sebab tujuannya dia adalah untuk memberikan ilusi bahawa syair ini boleh dikarang oleh sesiapa pun. Kalau kita baca, kalau kita ni sekurang-kurangnya ada pengetahuan yang asas tentang bahasa Arab, kalau kita baca syair rajas, ataupun sebagai contohnya kita baca syair doa Imam Ad-Dar'i ni, dia doa tapi dikarang dalam bentuk syair, kita akan rasa macam mudah je ayat ni kan. Tapi kata Syekh Hamzah Yusof, kalaupun kita merasakan begitu, sebenarnya syair rajas ini bertujuan untuk menundukkan orang-orang yang tidak tahu sastra. Sebab kalaupun kita ada kemahiran bahasa, contoh kita tahu bahasa Arab, tapi belum tentu kita boleh mengarang syair bahasa Arab. Jadi kita rasa kita dah tahu dah, saya dah kuasai bahasa Arab, perkataan-perkataan asas pun saya dah tahu, dhamir pun saya dah tahu, nahunya pun saya dah tahu. Tapi bila kita lihat kepada syair rajas ni, kalau kita cuba untuk tiru semula syair rajas ni, kita tidak akan dapat, kerana syair ini memerlukan penguasaan yang tinggi kepada bahasa Arab. Dan Imam Ad-Dar'i ini dikatakan antara ulama bahasa yang begitu kuat merujuk kepada syair rajas ini, sampaikan beliau sendiri memperbetulkan beberapa syair-syair sebelum kedatangan Islam ni. Sebab dia kata ni tak cantik ni, nak tunjukkan penguasaan dia tu, seolah-olah kalau saya ni mengaku bahawa saya ni ada kemahiran bahasa yang tinggi, saya memperbetulkan syair yang dikarang oleh A. Samad Said. Walhal kita tahu A. Samad Said adalah sastrawan negara kan. Kalau ada orang yang boleh memperbetulkan dia punya syair tu, maknanya hebatlah dalam bidang bahasa. Begitulah Imam Ad-Dar'i dalam bidang bahasa ni. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sedikit lagi mengenai Imam Ad-Dar'i. Meskipun beliau terkenal mahir dalam bahasa, tetapi tidaklah bermakna beliau itu mengabaikan juga sisi-sisi lain dalam bidang ilmu. Sebagai contohnya, beliau juga merupakan seorang yang mahir dalam bidang astronomi. Dalam masa yang sama juga beliau turut menguasai bidang perubatan, kan? Dan ini menunjukkan bagaimana seorang ulama pada zaman dahulu sifatnya kita panggil sebagai polymath, kan? Ataupun seorang ulama yang menguasai pelbagai cabang keilmuan. Berbanding dengan zaman sekarang ni, mungkin sebagai contohnya kalau kita ni mengaji hadis ataupun kita ni mengaji sirah, pengetahuan kita itu kebanyakan tertumpu kepada bidang tersebut dan dia tidak bersifat kulliyat, kan? Ataupun dia tidak bersifat universal, kan? Kadang-kadang ada orang yang menghabiskan seumur hidupnya hanya mengkaji sirah saja, hanya mengkaji hadis saja, dan dia tidak sempat untuk menguasai bidang-bidang ilmu yang lain. Dan itu pun bergantung kepada sistem zaman sekarang. Berbeza dengan zaman dahulu, sistem pendidikannya lain, kan? Sebagai contohnya Ibn Sina, walaupun beliau itu terkenal sebagai seorang ulama yang mengarang tentang kitab-kitab perubatan,
Tetapi dalam masa yang sama, beliau juga mempunyai karya-karya yang besar dalam bidang falsafah dan juga tasawuf, kan. Dan adat ulama pada zaman dahulu, sekalipun mereka itu terkenal menguasai bidang-bidang sains ataupun bidang-bidang yang bukan agama, mereka juga akan ada mengarang beberapa kitab yang besar khususnya dalam subjek-subjek fardu ain, dan itu yang akan diangkat oleh mereka, kan. Macam contoh Ibn Sina tadi, walaupun beliau mengarang kitab Qanun fit Tib, tapi yang mengangkat beliau adalah kitab lain, kan. Mungkin Al-Ajwibah wal As'ilah, kan, kitab beliau yang lain, dan beberapa kitab metafizik yang lain. Begitu juga dengan Al-Farabi, walaupun terkenal dalam matematik, tetapi yang diangkatnya adalah yang berkaitan dengan ilmu kalam, ya, dan juga teologi, dan juga beberapa ulama-ulama lain yang jelas pada mereka yang penting adalah ilmu fardu ain, ilmu yang berkaitan dengan dunia keakhiratan. Tetapi dalam masa yang sama mereka tidak mengabaikan ilmu-ilmu yang bersifat fardu kifayah ataupun ilmu-ilmu yang bersifat sekular. Bila saya sebut tentang sekular ni, tak adalah saya kata tuan-tuan dan puan-puan kena jadi sekular, tapi kita sebutkan ilmu yang bersifat duniawi ini, kita sebutkan sebagai ilmu sekular, sebab sekular itu sendiri merujuk kepada hal-hal keduniaan. Yang kita tentang adalah sekularisme, bila mana hal-hal keduniaan menjadi satu pegangan pedoman hidup. Itu perbezaannya pada segi bahasa. Baik. Dan terakhir saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan beberapa rangkap daripada doa An-Nasiri ini yang dikarang oleh Imam Muhammad bin Nasir Ad-Dar'i. InsyaAllah kita cuba baca beberapa baris daripada doa ini. Sebab doa ini mempunyai keseluruhannya 71 baris, ditulis dalam bentuk rajas, dan berima pada setiap hujung perkataannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ilaika ilahal 'arsy arfa'a hajati wa ufdi bima an kulli khalqika aktum. Fa ya rabbi zidni minka sabran wa dawini faminka dawa'u ma ashtaki wa balsam. Wa kam laka min fadlin alayya wa minnatin wa hasyaka arju minka afwan fa uhram. Idza lam takun li fi si'abi faman tura yakunu la'amri minka ma lastu afham. Fa anta al-ilah al-haqqu ma liya mawaib siwaka wa ma lil qalbi ghayruka yarhamu. Ini bukan doanya lagi. Ini adalah kata-kata pujian yang ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud perkataan yang saya baru sebutkan tadi, wahai Allah, Tuhan yang memiliki arasy, aku memanjatkan doaku. Aku mengaku kepadamu, wahai Tuhanku, apa yang orang lain tidak dapat lihat. Wahai Tuhanku, dengan kehadiranmu, dengan rawatanmu, dengan ubat daripadamu, hatiku dan penyakitku tolonglah campakkan. Aku tidak dapat mengira segala kurniaan yang telah Engkau berikan. Wahai Tuhan, jauhkanlah aku daripada permintaan ampunku ini ditolak. Dan wahai Allah, sekiranya Engkau tidak selamatkan aku daripada neraka dunia ini, maka apakah yang akan jadi kepada diriku? Adakah sesiapa dapat memberitahu kepadaku jawapannya? Wahai Tuhan, Engkaulah yang maha benar, Engkaulah tempat aku mengadu, Engkaulah tempat aku menerima kurniaan. Hatiku sesungguhnya cinta sejatiku tidaklah berada di dalam tempat yang gelap dan mati. Maknanya ini adalah, kita katakan, rayuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, permulaan kepada doa tadi, daripada seseorang yang berada dalam keadaan yang sangat tertindas dan dizalimi. Inilah permulaan kepada doa An-Nasiri. Sekarang barulah masuk kepada doa tersebut. Jadi baris yang pertama saya bacakan cuma
9 rangkap yang pertama daripada doa An-Nasr ini. Ya man ila rahmatihil mafar, wahai Allah yang mana rahmatmu adalah tempat kami mengadu. Wa man ilaihi yalja'ul muttar, di dalam keadaan yang penuh mendesak ini kami lari kepadamu. Wa yang qaribul afwi ya maulahu, wahai Tuhan yang maha dekat, yang pengampunannya begitu dekat. Wa mamughithu kulli man da'ahu, sesungguhnya engkaulah yang menjawab segala pertanyaan dan doa orang yang memerlukan. Mereka tahu bahawa engkau maha mendengar. Bikas taghasna ya mughithad du'afa, kami memohon bantuanmu wahai penyelamat mereka yang lemah. Fahasbuna ya Rabbi anta wa kafa, sesungguhnya cukuplah engkau bagi kami, hanya engkau, sesungguhnya cukuplah engkau bagi kami, hanya engkau bagi kami, hanya engkau sahaja sudah mencukupi bagi kami. Diulang 2 kali. Fala ajalla min azimi qudratik, tidak ada kekuatan yang akan dapat mengalahkan kekuatanmu. Wala a'azza min hazizi satwatik, dan tidak ada siapa pun yang akan dapat melawan kekuasaanmu. Li'izzi mulkika al-muluku tahda'u, kesemua raja-raja tunduk kepada kerajaanmu. Takhfidu qadara man tasha wa tarfa'u, sesungguhnya engkau lah yang memilih siapa yang untuk dijatuhkan, sesiapalah yang untuk dinaikkan. Wal amru kulluhu ilaika radduh, dan sesungguhnya malapetaka yang kami alami ini hanya dapat dihentikan olehmu. Wa biyadaika halluhu wa aqduhu, dan sesungguhnya di dalam kekuasaanmu lah mereka hilang dengan kita katakan mereka hilang dengan izin. Wa qad rafa'na amrana ilaik, dan khususnya bagi mereka yang mencari ketenangan di dalam keadaan ini, kami pergi kepadamu. Wa qad syakawna du'afana alaik, kami mengadu bahawa kami tidak akan dapat melakukan ataupun mengharungi apa yang berlaku ini semata-mata dengan diri kami. Farhamna ya man la yazalu alima, ya Tuhan kasihanilah kami, sesungguhnya engkau tahu akan kekurangan kami. Bidu'afina wa la yazalu rahima, wahai Tuhan yang rahmatnya jatuh seperti hujan yang tidak berhenti. Unzur ila massana minal wara, lihatlah ke atas kami yang penuh dengan kesengsaraan ini. Fahaluna min bainihim kama tara, sesungguhnya keadaan kami ini ditindas sebegitu, kita katakan ditindas tanpa berselindung. Ini doa orang-orang yang ditindas secara berterusan, yang berada dalam keadaan yang kita katakan kezaliman yang tidak dibendung, khususnya macam negara-negara yang mengalami peperangan seperti Palestin, seperti Syria, seperti Chechnya. Allahu alam kalau sekarang ni Chechnya masih lagi berperang ataupun tak. Seperti baru-baru ni kita ada persengketaan di antara Armenia dan juga Azerbaijan, dan juga beberapa negara Islam, khususnya seperti beberapa daerah di Pakistan, Uyghur. Jadi inilah bentuk doa yang telah digaris pandukan. Kalau sekarang kita ada SOP garis pandu, Imam Ad-Dar'i sendiri telah menggaris pandukan doa-doa ini untuk dibaca oleh umat Islam yang tidak berdaya. Bila kita sebut tidak berdaya ni, tidak mempunyai sebarang kekuatan daripada segi ketenteraan. Kita pun dah tak tahu nak berharap kepada siapa. Nak berharapkan kepada raja, nak berharapkan kepada presiden, nak berharapkan kepada ketenteraan untuk menyelamatkan kita.
pada waktu itu tidak ada dah. Maknanya yang boleh diharapkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah pesanan kepada ulama kita, daripada ulama kepada kita, khususnya dalam menghadapi zaman-zaman yang penuh mencabar. Kalau mereka ini menghadapi penindasan ataupun zaman yang mencabar daripada segi peperangan ataupun pemerintah yang zalim, kita sekarang ini menghadapi maaf, cabaran daripada segi wabak dan juga penyakit yang tidak dapat kita lihat. Jadi tuan-tuan, terakhirnya, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya, perlu saya jelaskan bahawa perkataan imam itu kita gunakan pada zaman dahulu tidak terhad hanya kepada imam-imam masjid. Sebab itu kalau dalam kebanyakan ulama-ulama yang kita panggil imam, semua ini mereka bukannya berkhidmat di masjid, kan? Jadi imam 5 waktu dan sebagainya. Kadang-kadang mereka ini ada juga yang menjadi makmum, tetapi digelarkan sebagai imam kerana kita katakan kepimpinan mereka daripada segi keilmuan dan juga kepimpinan mereka daripada segi isu, daripada segi ilmu-ilmu yang besar dan asas di dalam kita katakan klasifikasi ilmu Islam. Sebab itu gelar-gelar seperti Imam Al-Bukhari, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Al-Ghazali khusus diberikan kepada imam-imam yang besar. Dan kita tidak pernah memberikan perkataan imam ni kepada ulama-ulama yang kita katakan tidak mempelopori di dalam bidang-bidang utama. Sebagai contohnya, kita tidak menggelarkan Ibn Sina sebagai imam, Ibn Rushd, Al-Farabi dan beberapa yang lain, kita tidak menggelarkan mereka sebagai imam. Sebaliknya, mana yang mempelopori dalam bidang-bidang yang besar, bidang-bidang yang penting, kita gelarkan sebagai imam. Dan kita harapkan apa yang berlaku pada zaman sekarang ini dapat kita harungi dengan baik, dan saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat mengambil peluang dalam waktu yang ada ini untuk menambah ilmu, untuk merujuk kepada ustaz-ustaz dan ulama-ulama yang memastikan diri mereka available untuk orang awam, kan. Sekarang ini semua boleh dicapai secara online. Pastikan kita tidak terhadkan capaian diri kita hanya kepada Google ataupun hanya kepada kita katakan capaian tanpa bimbingan guru, dan pastikan juga dalam masa kita ber-PKPB ini di rumah ini, jangan disia-siakan waktu tanpa melakukan apa-apa. Jadi saya harap perkongsian saya tentang doa Imam An-Nasiri ini, Ad-Du'a An-Nasiri ini membawa manfaat, dan insyaAllah nanti saya akan sertakan link untuk tuan-tuan dan puan-puan dengar bacaan doa yang dibacakan oleh beberapa orang ahli nasyid daripada Fes, Morocco atau Maghribi. Moga-moga ia akan mampu menenangkan kita dan menambah keredaan kita dalam menghadapi wabak yang sedang melanda ini. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.